Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اهد قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Pertama sekali, radina billahi rabba, kami semua redha Allah Tuhan kami. Wa bil islami dina, kami semua redha Islam cara hidup kami. Wa bi Muhammadin rasula, dan kami semua redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang rasul. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, terima kasih kepada Ustaz Ahmad Rizam hafizahullah yang menjemput saya pada malam ini untuk menghadiri Taman Syurga, majlis ilmu yang saya dan kita semua hadir untuk mencari redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab majlis macam ni dipenuhi insya-Allah oleh para malaikat yang sedang mendoakan kepada kita semua pada malam ni, sehinggalah selesai majlis dan sepanjang perjalanan kita mai dan balik sekejap lagi, seluruh makhluk mendoakan kepada orang yang keluar menuntut ilmu agama. Kita datang sampai kita balik ke rumah kita, setiap makhluk mendoakan, termasuklah ikan-ikan di lautan. Kena yakin kita akan mendapat keberkatan itu, berkat doa dan manfaat doa daripada makhluk-makhluk tersebut yang memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sepanjang tahun 360 hari lebih kurang, Allah khususkan beberapa hari yang ada kelebihan. Hari Arafah, 10 Muharram, malam hari raya Idul Adha, malam hari raya Idul Fitri, dan antara malam yang Allah turunkan keberkatan, mustajabkan doa, turunkan rahmat yang banyak dalam alam ni adalah malam nisfu Sya'ban, iaitu esok selepas maghrib. Betul lah, ni hari Jumaat. Esok selepas maghrib, pakat-pakat niat apa yang nak dilakukan. Antaranya boleh niat untuk bersedekah. Tak boleh 100, 50, tak boleh 50, 10, tak boleh 10, RM5, tak boleh RM5, RM1. Waktu kamu buat ibadat esok, niat yang pertama nak dapat redha Allah, yang kedua nak dapat fadilat yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu malam nisfu Sya'ban adalah malam yang salafus salih dulu
mereka mengkhususkan malam itu dengan memperbanyakkan ibadat dan doa. Banyakkan ibadat dan doa. Maka boleh nak buat Yasin sekali ke 3 kali ke, nak berpuasa sunat esok dan Ahad ke, nak bangun qiyam dan macam-macam yang lain. Malam ni pakat-pakat niat. Berkata Al-Imam Syafi'i, Imam Syafi'i kata pada pendapat beliau ada 5 malam yang mustajab doa. Imam Syafi'i ni ulama salaf, dia wafat tahun 204. Hari ni malam ni kita dah 1445 Hijrah. Salaf ni 100, 200, 300 tahun Hijrah, itu dinama salaf. Kita dah lama dah dengan salaf, dah 1000 tahun lebih perbezaan. Al-Imam Syafi'i ulama salaf, maksudnya hebatlah, dekat dengan waktu kehidupan Rasulullah dan para sahabat. Kata Imam Syafi'i, beliau mendapati ada 5 malam sangat mustajab doa. Antaranya malam Idul Adha, malam Idul Fitri, malam pertama Rejab, malam Jumaat, dan juga malam Nisfu Sya'ban. Bila ulama-ulama dulu sebut mustajab, maksudnya mereka mendapatinya. Mustajab, mereka dah lalu dan mereka telah pun merasainya. Maka jangan kita terlepas esok dengan melepak makan 2-3 jam di kedai. Jangan. Ajak anak-anak, isteri esok, hidupkan esok dengan amal ibadat dan kebaikan tambahan, dan perbanyakkan doa untuk kebaikan dunia dan akhirat. Waktu Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tajuk malam ni Nabi Daud alaihissalam. Tuan-tuan doa lah saya tak batuk. Kalau batuk berhenti teruslah. Ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah, Allah tunjukkan kepada Nabi Adam ke semua zuriatnya. Kita ke semua daripada benih Nabi Adam. Semua manusia pada hari ini, semua, Bill Gates ke, Jokowi ke, Tun Mahathir ke, Wadi ke, semua daripada zuriat Nabi Adam alaihissalam. Nanti bila jumpa Nabi Adam akan panggil Ibni kat kita. Ibni itu anakku, my son. Kalau perempuan, Nabi Adam akan panggil binti, wahai anak perempuanku. Semua. Waktu Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah tunjukkan zuriat Nabi Adam di depan Nabi Adam. Kesemuanya. Itu mukjizat Nabi Adam alaihissalam. Dia dah tengok. Kemudian Nabi Adam melihat satu roh yang sangat bercahaya. Ada satu roh yang sangat bercahaya, terang benderang rohnya. Wa ra'a fihim rajulan yazhar. Kata Rasulullah dalam hadis yang Nabi sebutkan tentang Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam pun tanya, "Ay Rabb, wahai Allah, man hadha? Ini roh siapa? Ataupun ini siapa?" Allah jawab, "Hadza ibnuka Daud." Ini roh anak kamu Daud alaihissalam. Kan kita semua anak Nabi Adam.
In, ini roh, kata Allah, anak kamu Daud alaihissalam. Nabi Adam tengok roh itu sangat bersinar. Di samping ada roh yang paling bersinar, roh Rasulullah. Antara roh yang paling terang ketika itu adalah roh Nabi Daud alaihissalam. Sehingga Nabi Adam tanya, siapa? Itu roh anak kamu Daud. Kemudian Nabi Adam tanya, kam umruhu? Berapa umurnya wahai Allah? Allah jawab, situna aman, 60 tahun. Kisah hadis-hadis yang saya bawa, insya-Allah hadis-hadis yang sahih ataupun isnaduhu jayyid wa rijaluhu thiqat, ataupun yang seumpama dengannya, insya-Allah. Nabi Adam tanya umur dia berapa? 60. Kemudian Nabi Adam kata, zid fi umrihi. Wahai Allah, boleh tak tambah umurnya? Allah Ta'ala kata, la, tak boleh, kecuali aku ambil daripada umur kamu. Nak tambah yang 60 Allah tetapkan awal, tak boleh. Allah Ta'ala kata, kecuali ambil umur kamu. Lalu Nabi Adam pun minta, wahai Allah, berikan kepada Daud 40 tahun daripada umurku. 40. Fazadahu arba'ina aman. Maka jadilah Nabi Daud alaihissalam umurnya 100 tahun. 100. Berdasarkan hadis ni, Nabi cerita kepada para sahabat, umur Nabi Daud alaihissalam 100 tahun. Ada umat Nabi Muhammad yang umur sampai 100, ada 101, 108, 113, ada, tapi jarang-jarang berlaku. Kenapa Nabi Adam minta untuk Allah tambahkan kepada Daud alaihissalam? Sebab Nabi Adam melihat bahawa Nabi Daud alaihissalam satu orang yang nanti bila dia hidup, kehidupannya penuh dengan ketaatan dan kebaikan yang dilakukan kepada makhluk, ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi Daud alaihissalam. Sehingga si ayah tadi, ayah moyang lah, moyang tadi iaitu Nabi Adam alaihissalam, minta dengan Allah untuk Allah berikan 40 daripada umurnya bagi kepada Nabi Daud alaihissalam. Bila malaikat maut mai datang ambil umur Nabi Adam, ambil nyawa Nabi Adam, waktu tu Nabi Adam baru berumur 960 umur beliau alaihissalam, umur 960. Nabi Adam kata dekat malaikat maut, Allah bagi kepada aku 1000 tahun. Para rasul ni, malaikat maut mai boleh bersembang lagi. Sekali tuan-tuan tengok macam mana Nabi Daud pula bersembang dengan malakul maut. Nabi Muhammad bersembang dengan malakul maut. Nabi Musa siap ni lagi, dia gertak lagi malakul maut. Subhanallah, itu rasul lah tuan-tuan. Bukan kita jumpa hantu pun lari, bukan malakul maut. Baru hak tuyul-tuyul, lemahnya iman kita, baru nampak kelibat tuyul, demam. Para rasul dengan malakul maut. Maka malaikat Nabi Adam kata, wahai malakul maut, Allah bagi kepada aku 1000 tahun, sekarang baru 960. Maka malaikat maut pun peringat, wahai Adam, kamu telah lupa dulu tuan-tuan, memang lama, 900 tahun dulu. Wahai Adam, kamu telah lupa dulu kamu pernah berikan 40 umur kamu kepada Daud alaihissalam. Baru dia teringat, kemudian dia okey, redha untuk malaikat maut mengambil nyawanya.
Para rasul ketika mana mereka mulia dengan ibadat, dengan kesolehan, dengan ketaatan, kedudukan para rasul lebih tinggi daripada para malaikat. Yang ini kaedah dalam ilmu akidah. Ketika para rasul mereka taat kepada Allah, mereka beribadat kepada Allah, buat amal soleh, kedudukan mereka tinggi, maka mereka lebih mulia daripada para malaikat alaihimus salatu wassalam. Maka Nabi Daud ini antara rasul yang sangat banyak diulang oleh Allah dalam Quran, lebih kurang 16 kali. Malam ni tuan-tuan boleh cek siapa yang rajin, ada masa memang rajin, suka baca Quran. Cek daripada awal, kalau pi mana-mana nampak ada masa kosong kan, ada masa kosong, cek dalam Quran tu, nak buka Quran, tengok nama Nabi Daud alaihissalam. Nah, berapa kali disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Seingat saya takut tersilap juga nah. Seingat saya 16 kali dikisahkan, 16 tempat, betul. 16 tempat. Surah Baqarah, Nisa, Maidah, Al-An'am, Al-Isra, Al-Anbiya, An-Naml, Saba dan surah Sad. Surah Sad. 16 tempat Allah sebut nama Nabi Daud alaihissalam dalam Al-Quran. Dalam Quran ni tuan-tuan, kalau Allah sebut satu-satu nama, sama ada nama itu sangat besar kemuliaannya, hebat di sisi Allah, ataupun nama itu sangat dimurkai oleh Allah. Dua ya. Waktu Allah sebut Muhammadun Rasulullah, waktu Allah sebut Musa, waktu Allah sebut Adam, waktu Allah sebut Daud, bermaksud nama-nama tu nama-nama yang hebat, kedudukan mereka hebat di sisi Allah. Sebab tu bulan Muharram sampailah Zulhijjah, Allah hanya sebut satu bulan saja, iaitu dalam Quran Allah hanya sebut satu saja nama bulan dalam Quran, iaitu Ramadan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Kata para ulama, cuba lihat bulan apa yang Allah sebut dalam Quran dan kenapa Allah sebut bulan itu dalam Quran. Bulan yang Allah sebut dalam Quran Ramadan, dan kenapa Allah sebut Ramadan? Kerana diturunkan pada bulan itu Quran. Para ulama suruh kaji, suruh kita tengok, oh begitu. Kalau nama yang tak elok Allah sebut dalam Quran, bermaksud nama itu sangat dimurkai oleh Allah, seperti Fir'aun, seperti Tabbat yada abi lahabin wa tab. Itu nama-nama yang sangat dimurkai oleh Allah. Berapa kali Nabi Adam disebut dalam Quran? 16. Nabi Daud, minta maaf. Kalau saya tersasul, betulkan. Ni yang duduk dekat-dekat ni, jangan nganga saja. Bawah. Kena saya tersasul, bagi tahu. Nabi Daud alaihissalam disebut oleh Allah Taala berulang kali. Nabi Daud ni berketurunan Nabi Yaqub alaihissalam, Yahuda ibn Yaqub ibn Ishaq ibn Ibrahim. Dia atas lagi lah, bukan direct terus ke Nabi Yaqub tadi ni. Dia melalui banyak lah, dia melalui beberapa moyang, lalu satu moyang sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Waktu Allah hantar Nabi Musa dan Nabi Harun untuk berdakwah, dia bermula dari situ. Allah turunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa, berdakwah dengan Nabi Harun, berdakwah kepada Fir'aun dan sebagainya. Kemudian wafat kedua-dua Nabi ini. Wafat, tuan-tuan. Nabi Musa dan Nabi Harun wafat. Allah SWT hantar seorang Rasul lagi, Nabi, yang tuan-tuan dengar kisah dia mengiringi Nabi Musa mencari Nabi Khadir alaihissalam. Waktu pergi cari Nabi Khadir tu, ada seorang pemuda itu adalah Nabi,
Murid kanan Nabi Musa alaihissalam namanya Nabi Yusha' ibn Nun. Nabi Yusha' ibn Nun. Boleh boh nama anak Yusha'. No, orang Kedah tak sesuai boh Yusha', dia panggil orang Kedah ni tu kan. Dia nama nak kena tengok juga. Kalau Terengganu Yusha' akan jadi apa? Yusa'. Kalau Kedah jadi jadi teruk sangat kan. Dia jadi dia jadi nama tu dia jadi ubah tu teruk sikit. Yusha' ni seorang nabi yang soleh. Selepas Nabi Musa dan Nabi Harun meninggal, Nabi Yusha' ibn Nun memimpin orang Yahudi, Bani Israel. Dia yang bawa Bani Israel sebagainya. Kemudian Nabi Yusha' ibn Nun meninggal dunia. Orang Yahudi, Bani Israel tak ada Rasul, tak ada Nabi 356 tahun. Lama tau tuan-tuan. 356 tahun tu macam sekarang lah. Setahun ada 12 bulan, 365 hari. Sama lah. 365 tahun Bani Israel tanpa Nabi, tanpa Rasul. Tempoh yang lama. Kemudian baru datang Nabi Syamuel ataupun Syamwil. Datang Nabi Syamwil ataupun Nabi Syamuel. Diutuskan untuk bimbing Bani Israel. Sebab lama sangat tak ada Nabi. Waktu tak ada Nabi 356 tahun itulah mereka mula menyembah berhala. Zina banyak, judi banyak, arak banyak. Bahkan ketika tempoh itu, sebelum itu, mereka membunuh para nabi. Ini orang Israel. Ketika tu sampai tahap pernah bunuh beberapa rasul. No, satu-satunya bangsa yang berjaya membunuh rasul-rasul dan nabi-nabi. Bukan cubaan tau, membunuh. Nabi Zakaria dibunuh, Nabi Yahya dibunuh, dikerat lehernya. Tuan-tuan, tuan-tuan jangan kata nanti bila dah jadi wali selamatlah, boleh terbang, tidur atas pokok, nak pi Dungun saya terbang makin pagi esok sampai Dungun. Oh, dia bukan bila jadi wali terus Allah tak uji, bukan. Lagi hampir kamu dengan Allah, lagi Allah sayang kamu, redha kamu, bermaksud ujian kamu akan jadi lebih berat. Cuma redha dan sabar kita tinggi dengan ujian itu. Itu yang Allah bagi kepada para awliya. Redha dan sabar tu tinggi. Sebab tu rasul-rasul terdahulu ada yang dibunuh oleh kaumnya sendiri, digergaji tubuhnya. Dia menahan sakit ketika itu, ketika digergaji dan dibelah tubuhnya. Tapi dia sabar dan dia redha dengan Allah dalam keadaan dia adalah rasul. Faham tak? Jadi Nabi Syamuel diutuskan waktu itu. Dia pun datang bimbing Bani Israel. Di mana tuan-tuan? Di sebelah-sebelah sana. Palestin, belah Mesir, belah Syam, Syria, di sebelah sana. Bahkan Nabi Daud alaihissalam ni dia dikebumikan di Palestin. Sanalah bumi yang sangat barakah di Palestin. Palestin dengan Syria tu ada banyak jasad para rasul. Ada berbelas-belas jasad para rasul yang hebat, yang Allah sebut, maksudnya rasul-rasul yang disebut dalam Quran. Kemudian Nabi Syamuel ni datang bawa Bani Israel. Waktu itu Bani Israel pun seronok sebab ada Rasul, ada Nabi. Sebab mereka mendapat satu orang Nabi yang baru daripada bangsa mereka sendiri. Waktu itu mereka sudah pun tidak ada negara. Mereka sudah pun hidup berpindah randah dan merempat, Bani Israel ni. Daripada zaman tu lagi mereka orang kata apa, menjadi bangsa yang hina ketika itu. Maka bila datang satu orang Nabi, mereka pun minta dekat Nabi Syamuel ni, tolong pilih kepada kami seorang komandan, pemimpin ataupun panglima perang
yang nak bimbing kami, kami nak berjihad, nak berperang. Kami nak lawan semula orang yang mengeluarkan kami, Amalika, Palestina, yang ada bangsa-bangsa yang mengeluarkan Bani Israel dulu ni, Amalika dan sebagainya. Jadi minta dekat Nabi Samuel untuk Nabi Samuel memilih kepada mereka seorang pemimpin ataupun komandan perang. Tuan-tuan, sebahagian kisah ini diceritakan oleh Allah SWT dalam Quran. Maka Allah sendiri yang pilih komandan kepada mereka. Tuan-tuan boleh tengok surah Al-Baqarah ayat 246. Allah SWT memilih kepada mereka Talut. Kalau tuan-tuan pernah dengar, Talut sebagai komandan mereka. Tapi Talut ni miskin. Maka mereka pun kutuk. Apa dia nak jadi? Dia ni miskin. Dia pakai kancil je, macam mana nak jadi kami punya pemimpin. Orang Bani Israel waktu tu dia tengok kemampuan ataupun kekayaan. Dia kata dia pun berniaga pun balik je. Dia sepatutnya dia kena berniaga kenderaan mewah, nak jadi kami punya pemimpin. Itu pemikiran kebanyakan manusia sekular lah daripada dulu kan. Sedangkan Talut adalah satu orang pemimpin yang dikurniakan oleh Allah kekuatan dan juga ilmu. Dia ada dua. Allah yang pilih Talut tadi ni. Maka Nabi Samuel pun kata, ini adalah pilihan Allah, kalian kena redha dengan pilihan Allah SWT, sebab Talut ni dikurniakan kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia pandai memimpin dan dia juga pandai selok belok dalam peperangan. Maka Talut ni, Raja Talut ini ataupun komandan Talut ni, dia pun kumpulkan Bani Israel, sebab Bani Israel nak berperang, Bani Israel nak berjihad fi sabilillah. Mereka dah lama ditindas, mereka dah lama kata para ulama, Bani Israel ni ditindas, dihina, menjadi bangsa yang tidak mulia, bangsa yang hina, sebab mereka membunuh para rasul dan mereka hidup penuh dengan maksiat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala apabila nak mengazab sesuatu kaum, apabila Allah nak mengenakan hukuman kepada sesuatu bangsa ataupun kaum, Allah mentakdirkan kepada mereka pemimpin-pemimpin yang jahat dan bodoh. Dah jahat, bodoh pula dalam ekonomi. Maka rakyat jadi susah. Sudahlah mencuri, merompak, merasuah pun banyak. Ni cerita dulu ni yang saya sebut ni. Dan dalam masa yang sama pula tidak pandai menguruskan ekonomi. Kata para ulama tafsir, cara Allah nak menghina sesuatu bangsa, kaum, mengazab mereka, mengenakan hukuman kepada bangsa itu, Allah SWT mengenakan kepada mereka pemimpin-pemimpin yang zalim dan tak tahu buat kerja. Maka Bani Israel ni lama dah, 356 tahun. Bani Israel waktu tak ada Nabi tadi, tak ada Rasul, mereka dipimpin oleh qudah, pemimpin-pemimpin yang zalim dan tak erti. Maka orang kata apa, sudahlah merempat Bani Israel, kemudian pemimpin-pemimpin mereka juga adalah yang zalim dan jahat. Sebab tu bila dapat Nabi baru, Allah Ta'ala hantar Nabi Samuel. Kemudian mereka minta seorang komandan. Allah Ta'ala pilih satu komandan. Harta tak ada, tetapi kuat tubuh badan dan juga bijak, orang yang pandai selok belok peperangan, iaitulah Talut. Ketika itulah Talut dia kumpulkan tentera, dapat 80,000 tentera di kalangan Bani Israel. Salah seorang tentera itu namanya Daud alaihissalam. Ni ceritanya. Maksudnya Nabi Daud ketika itu salah seorang tentera Talut yang umur beliau kemungkinan belasan, 18, 19 ataupun awal 20-an. Anak muda tapi berani.
Bila Talut ajak untuk berperang, mereka ni pun datang. Dan apabila hari nak sampai untuk bertolak ke peperangan, ramai yang mula tarik diri, ramai yang bagi alasan. Buatlah. Itu mereka semangat nak ajak satu orang pemimpin nak kembalikan maruah mereka, nak kembalikan rumah mereka, minta pemimpin. Tapi bila dah sampai hari, semua dah siap kenderaan, semua dah siap kelengkapan apa semua, pakat bagi alasan. Bagi alasan anak tak ada orang hantar. Anak kecil 3 orang, tuan Talut, saya tak ada siapa nak urus. Kedai saya ada 2 biji. Tuan-tuan, alasan samalah sampai hari ni. Seperti mana nanti akan datang seruan berjihad. Ni zaman moden ini. Akan sampai sikit masa lagi seruan berjihad. Tuan-tuan letak posisi tuan-tuan sekarang. Apa alasan yang tuan-tuan akan bagi kepada Imam Muhammad ibn Abdullah Al-Mahdi waktu itu? Kalau dia ajak, dia kata bulan depan kita akan lancarkan serangan ke atas negara sekian-sekian. Kita perlukan 50,000 daripada Malaysia. Mahdi pun tunjuk. Dia tunjuk, ni semua boleh ni, semua. Tak kira lah badan macam mana pun kena pi. Dia tak ada alasan kamu. Imam Mahdi tunjuk. Tuan-tuan, seperti malam ni, apa alasan kita nak bagi bila imam tunjuk malam ni? Dia tunjuk, okey, semua akan pergi ni. Sekarang ni kita boleh fikir dah. Sekarang ni kita boleh fikir dah. Oi, macam mana kedai kita, anak-anak macam mana? Kerja pejabat ustaz, ada waktu pejabat nak pergi macam mana? 1000 alasan kita akan berikan ketika itu. Sama aja. Sebab tu untuk menjadi tentera yang mati syahid ni, dia persiapan dia sekarang. Kena buang dunia tu sekarang. Supaya bila masa saja kita dipanggil, dijemput, disenaraikan nama kita, kita bersedia pada hari itu. Sama ada sebulan atau setahun atau seminggu untuk menyertai pasukan yang disediakan oleh keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu. Tuan, 80,000 pakat buat alasan waktu itu. Maka bergeraklah Talut, bergerak, bawa pasukan, semakin hari makin kurang, makin hari makin kurang, makin hari makin kurang. Biasalah, lepas minggu pergi perang, telefon ni apa semua. Lepas 2 minggu pergi perang, ada masalah di kampung. Lepas sebulan pergi perang, ada masalah di tempat kerja. Patah balik. Dan Allah Ta'ala uji sepanjang perjalanan itu. Tentera-tentera itu dalam perjalanan, tuan-tuan, bukan naik Velfire nak pergi perang. Samalah akhir zaman nanti pun dia tak naik kereta mewah. Sebab Nabi sebut peperangan yang dibimbing oleh Imam Mahdi itu menunggang kuda. Nabi kata, aku melihat kuda-kuda itu, aku kenal muka penunggang-penunggang kuda, dan aku tahu warna kuda yang ditunggang oleh pasukan terhebat itu. Nabi sebut kuda, maksudnya jalannya sukar, panas terik, kemungkinan salji, perjalanan yang jauh, ribuan kilometer. Kayu basikal 30 kilo pun rehat seminggu dah lepas tu. Bengkak habis ni, paha, lutut, longgar. Baru 30 kilo. Tuan-tuan, persiapan untuk saya yang bercakap dan kita semua. Sebab tu tak ramai yang akan menyertai. Bila sampai di satu sungai, Allah nak uji, Allah buat turun arahan. Yang ini dicerita dalam Quran. Allah turunkan arahan, wahai Talut, bagi tahu kepada tentera kamu, sekejap lagi kamu akan seberang sungai, jangan siapa minum daripada air tu. Tuan-tuan, tentera dah jalan satu perjalanan yang jauh, semua letih, badan dah. Kita nak jumpa air, nak air yang bersih. Tuan-tuan bayangkan, air yang bersih yang banyak.
dalam perjalanan yang dah jauh, perjalanan dah kita katalah 400 km, 300 km, hanya berbekalkan air seorang sikit je, teguk sikit, jumpa kawasan tadahan air isi, teguk sikit, tak mandi dah berapa bulan, berapa minggu, sekejap lagi nak seberang sungai. Arahan dia, Allah tidak benarkan pasukan Talut untuk minum air itu. Macam mana ni? Tapi nak menyeberang. Maka itu antara ujian, salah satu ujian dalam pasukan yang dibawa oleh Talut tadi, membawa Bani Israel yang ramai. Bila dah perjalanan yang dah panjang, yang mereka dah lalui sama ada musim panas, wallahu alam ketika itu, bila sampai ke kawasan sungai tadi, ramai yang tidak lulus dengan ujian tersebut. Habis menyeberang saja sudah ramai yang gugur daripada pasukan tersebut. Daripada 80,000 orang, akhirnya sebelum beberapa hari pertempuran dengan pasukan yang terkuat ketika itu, iaitu pasukan Jalut. Pasukan Jalut antara pasukan terkuat dunia ketika itu. Berapa hari sebelum pertempuran besar berlaku, tinggal lebih kurang 300 lebih sahaja. 300 berapa? Saya tak ingat. Tapi 300 lebih. Duduk tak mana? Banyak keping. Daripada 80,000, lepas ujian pertama, ujian ketiga, kau yang ni bagi alasan, yang ni bagi alasan, yang ni sakit, yang ni macam-macam. Tinggallah 300 lebih. Tinggal 300 lebih. Salah seorang daripada 300 lebih itu adalah Daud alaihissalam, yang ketika itu adalah remaja, belum jadi nabi, belum jadi raja. Nabi Daud selepas itu menjadi rasul, menjadi nabi, menjadi seorang sultan, raja. Waktu itu umur dia sama ada belasan ataupun awal 20-an. Anak remaja yang masih muda. Dia dalam pasukan Talut. Apabila tinggal 300 orang nak berdepan dengan pasukan batalion gegasi Jalut, 300 nak berdepan dengan ratus ribu. Tuan-tuan agak-agak macam mana? 300 ni yang dalam ni dah lebih ni. Ini berapa ni? 500 1,000. Lebih kurang ha? Tinggal 300 lebih saja nak berdepan dengan puluhan ribu, paling kurang. Nak berdepan dengan puluhan ribu. Tuan-tuan bayang malam ni kita pasukan Talut. Saya Nabi Daud lah, pilih hak tu lah, sedap sikit. Kan? Di depan sana pasukan Jalut 100,000. 100,000 ni kalau mereka berdehem sahaja, 30 orang pergi kencing. Kalau berdehem saja yang sana, dia apa bunyi? Ham. Ramai-ramai. Hak 100,000 tu. Perang tuan-tuan, perang. Suasana perang. Sebab itu Allah rakamkan 300 yang berjaya tadi. 300 yang berjaya tadi, Allah rakamkan keadaan mereka ketika mereka nak berdepan, lagi berapa jam nak berdepan dengan pasukan gegasi Jalut tadi. Bukan orang-orang tu gegasi, pasukan besar Jalut. Mereka pun sebut, mereka kata la taqata lana al-yawm, kita tak mampu nak kalahkan bijalut wa junudihi. Yang 300 yang paling pure sekali tadi ni, sebahagian kecil sebut la taqata lana al-yawm bijalut wa junudih. Hari ni kita mesti kalah dengan Jalut. Mesti kalah tu sebab 300 dengan nak lawan dengan ratus ribu. Tak payah sebut 100,000, 50,000. 50. Banyak tuan. 300 dengan 50,000 ni terlalu besar dia punya jurang perbezaan dia. Maka mereka pun sebut kita mesti kalah. Maka bersuaralah
orang soleh di kalangan tentera Talut, di kalangan kawan-kawan Nabi Daud apa semua ni, mereka pun sebut kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan biiznillah. Yang pasukan tadi ni ada sebahagian kecil di kalangan orang soleh Bani Israel, dia berkata kita akan menang sebab berapa banyak pasukan-pasukan Islam yang kecil bilangan mereka apabila bertempur dan berdepan dengan musuh-musuh Allah yang jauh lebih ramai dan besar bilangannya, tetapi mereka adalah menang. Pasukan-pasukan yang beriman ni tetap menang. Orang-orang soleh di kalangan tentera Talut, mereka teringat cerita-cerita bagaimana pasukan tentera beriman yang bilangan mereka sedikit tetapi selalu menang. Maka yang tu yang kita tengok daripada sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan di sirah perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, semua peperangan itu jumlah umat Islam sangatlah sedikit, tetapi kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan biiznillah, boleh mengalahkan pasukan yang besar. Dan alhamdulillah ketika itu mereka mengalahkan pasukan yang besar itu apabila pahlawan nombor 1, iaitu nama dia Jalut. Dia ni panglima perang yang tidak pernah kalah. Apabila mubarazah ni 1 lawan 1, dipanggil apa? One by one, tu bahasa Inggeris. One by one pula. Ni mubarazah ni zaman dulu bila perang, siapa yang depa akan cabar, hantar mai di depan panglima yang paling kuat di kalangan pasukan musuh. Jika kami nak hantar panglima kami yang paling kuat, belah sana hantar panglima yang paling kuat. Berlaku dalam perang Badar. Berlaku dalam perang Badar ke Uhud, saya tak ingat. 3 umat Islam keluar, Sayyidina Hamzah, Ali ibn Abi Talib, seorang lagi sepupu Rasulullah juga tu, yang pihak musuh pun keluar 3 orang. Dia panggil mubarazah. Waktu itu Jalut keluar. Jalut adalah panglima yang paling kuat, gagah. Dia kata hantar yang paling kuat di kalangan Bani Israel. Tak ada yang 300 lebih tu keluar, semua diam. Tak ada seorang yang berani keluar untuk menyahut cabaran Jalut. Ketika itulah Nabi Daud alaihissalam, hak remaja tadi. Ini kisah Nabi Daud. Maksudnya berani daripada kecil. Bukan pakar Mobile Legend tau. Yang tu Mobile Legend yang tu. Apa duduk atas katil, kaki duduk ni tu. Tu popcorn. 4 jam tak berhenti Ustaz. 4 jam Ustaz ingat apa? Main. Yang tu tak ada nilai. Adalah nilai apa? Nilai seronok tu. Tuan-tuan, waktu itu Nabi Daud dia sendiri yang keluar. Dia kata aku yang mencabar kamu. Jalut kata aku tak berminat dengan budak-budak. Memang remaja. Dia kata aku tak berminat dengan budak. Maka kata Nabi Daud, aku berminat untuk bunuh kamu. Tetapi aku berminat untuk bunuh kamu. Marah. Jalut jadi marah depan orang ramai. Lalu mereka pun bertempur, mubarazah 1 lawan 1. Allah Ta'ala cerita Daud membunuh Jalut. Faqatala Dawudu Jalut. Kan? Disebut, Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran kisah itu. Allah rakam kisah itu. Maka Nabi Daud alaihissalam dia pun membunuh dan mengalahkan Jalut. Lepas tu dah panglima nombor 1 habis, mati. Yang lain jadi takut, jadi lemah, dan akhirnya pasukan itu menang. Selepas daripada itu Talut pun meninggal. Nabi Samuel juga meninggal. Maka mereka mengangkat ketika itu Nabi Daud alaihissalam untuk menjadi raja, pemimpin nombor 1 negara ketika itu. Pemimpin nombor 1 Bani Israel.
Lantik ketika itu umur 30. Muda tuan, masih lagi muda. Kan dia daripada umur awal 20-an. Maka dilantik menjadi raja umur 30, awal 30-an. Kemudian umur 40, Nabi Daud AS dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah alaihi salatu wassalam. Jadi rasul. Maka dia adalah raja, dalam masa yang sama dia juga adalah rasul. Maka dia pun menjalani kehidupan dia sebagai seorang raja, dia juga sebagai seorang hakim yang menjalankan hukuman, dia juga seorang peniaga, yang mana Rasulullah kata dia makan daripada hasil duit tangan dia. Nabi Daud alaihissalam seorang tukang besi, dalam masa yang sama dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pelbagai mukjizat. Mukjizat yang antara mukjizat Nabi Daud alaihissalam adalah seorang yang kuat, diberi kekuatan oleh Allah. Kalau perang, tiap-tiap peperangan yang dipimpin oleh Nabi Daud mesti menang, sama macam Rasulullah. Nabi juga diberi kekuatan fizikal. Rasulullah kan dalam perang Khandaq ada batu besar, batu bongkah besar, lebih besar ni, bongkah besar yang tidak boleh dipecahkan. Akhirnya panggil Rasulullah, Nabi Muhammad, Nabi pecahkan bongkah besar itu, bongkah batu besar. Begitu juga Nabi Daud alaihissalam dikurniakan oleh Allah kekuatan fizikal. Tiap-tiap kali perang dia boleh berdepan dengan ramai tentera. Dan yang kedua, besi diberikan mukjizat oleh Allah. Besi di tangan Nabi Daud alaihissalam seperti tepung saja. Tuan-tuan, uli tepung tu, Nabi Daud uli besi. Dia uli, dia tempah. Allahu Akbar. Itu bukan hak dah tu, lebih pada hak dah tu. Kan kita hak hijau kan. Zaman hari ni, hak ni bukan hak dah ni. Dia ambil besi, dia tempah di tangannya. Kata para ulama tafsir, seperti mana kita menguli tepung, macam tu je dia buat. Dan Nabi Daud alaihissalam tidak mengambil gaji daripada mana-mana tempat. Rasulullah sebut kana ya'kulu min amali yadihi. Nabi Daud alaihissalam seorang yang makan daripada hasil tangan, gerak kerja tangannya. Maka bila Allah bagi kelebihan untuk dia menempa, mengukir besi, melembutkan besi, antara kemahiran beliau adalah beliau Nabi Daud menghasilkan durung, perisai. Nabi Daud menghasilkan perisai, dia tempa macam tu. Dan perisai Nabi Daud tidak berat dan tahan lasak. Lalu dijual perisai itu. Bawa tuan, dia tak ambil duit daripada sini, tak ambil upah sini, tak ambil. Dia menjual, makan daripada hasil tangannya. Yang ni yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun Nabi Daud dah jadi raja, jadi rasul, dia masih lagi berniaga. Waktu sahabat mai tanya Nabi untuk beribadat yang paling baik, maka Nabi SAW pun sebut ibadat yang paling baik adalah ibadat Daud alaihissalam. Kan tadi kita dengar cahaya yang besar, Nabi Daud alaihissalam, cahaya yang terang benderang. Nabi kata ibadat yang terbaik adalah ibadat Daud, antara yang terbaik, iaitu puasa Nabi Daud adalah selang sehari sepanjang hidupnya. Yang ni kita semua bersembang sajalah, termasuk saya. Puasa Ahad, buka Isnin, puasa Selasa, buka Rabu, puasa macam tu. Khamis kan, Jumaat tak puasa, kemudian Sabtu puasa, begitu. Selang sehari sehingga akhir hayatnya. Itulah puasa yang paling baik. Ada sahabat kata kat Nabi, ya Rasulullah, utiqu aktsara min zalik. Aku boleh puasa lebih pada tu. Nabi kata tiada yang lebih baik pada tu. Yang tu yang terbaik.
Siapa pun di kalangan umat Nabi Muhammad, kalau dia berasa hebat, dia nak puasa, puasa Nabi Daud AS. Itu yang terbaik. Lebih daripada itu akan membuatkan tubuh badan lemah. Akan membuatkan tubuh badan lemah. Itu yang terbaik. Kemudian bangun malam yang terbaik juga adalah bangun malam Nabi Daud AS, iaitu Nabi Daud tidur, kemudian dia bangun qiyam, kemudian dia tidur semula, kemudian dia bangun untuk solat. Itu atur cara yang paling baik. Kita kadang-kadang untuk solat malam ni kita buat lepas isyak. Sebab apa? Sebab tak pernah bangun pukul 5.30. Tak pernah terjaga 5.30. Sebahagian buat selepas isyak. Qiyam selepas isyak boleh, iaitu qiyam dengan apa? Qiyam dengan tasbih ataupun qiyam dengan witir 3 rakaat. Nama qiyamul lail. Tetap nama qiyamul lail walaupun tak ada tahajud. Betul. Kalau tak mampu buat sebelum subuh. Sebab tak pernah jaga pun sebelum subuh. Jaga 6.15 dah masuk waktu. Contoh. Kemudian ada di kalangan kita, dia sempat semayang tiap-tiap hari sebelum subuh. Dia jaga setengah jam sebelum subuh, masuk bilik air, ada masa lebih 15 minit, dia pun solat waktu tu, tahajud 2 rakaat, witir 3 rakaat, pun bagus. Tetapi yang paling mencabar, yang paling susah adalah tidur dulu, bangun qiyam sejam 2 jam, kemudian tidur semula, kemudian bangun semula untuk subuh. Begitulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihissalam. Rasulullah pun buat macam tu, Nabi Daud pun buat macam tu. Yang tu yang paling susah. Sebab kita kalau tidur dulu, bangun qiyam 2 jam, kemudian subuh kita mesti 8.30. Sebab tadi dah qada banyak dah, tahajud dengan witir dengan, dia mesti macam tu, dia jadi letih. Betul kalau yang tak biasa bangun sejam setengah 2 jam kan, satgi subuh tengoklah, bukan rekebau dah, subuh dia nesar lah jadi 8, 7.30. Sebab yang tu yang paling susah. Maka itulah solat terbaik yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihissalam sepanjang hidupnya. Rasul ada 300 lebih. Yang mendapat kitab 4 orang. Nabi Musa dapat Taurat, Nabi Isa dapat Injil, Nabi Muhammad dapat Quran, Nabi Daud dapat Zabur. Maksudnya hebat lah. Ada kelebihan. Nabi Daud ni dia ada kelebihan dia. Nabi Muhammad sebut Daud alaihissalam, kalau dia baca Zabur, burung-burung berhenti bersamanya. Bukit bukau dan gunung ganang, pepohon berzikir bersamanya membaca Zabur. Tetapi dengan bahasa yang tidak difahami oleh kita. Tetapi difahami oleh Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud, anak beliau Nabi Sulaiman, faham bahasa semua makhluk, semua jin, semua binatang. Nabi Daud alaihissalam diberikan beberapa kefahaman. Beliau faham bahasa burung. Beliau faham apabila bukit bukau dan gunung ganang bertasbih membaca Zabur bersamanya. 2 waktu Nabi Daud akan membaca dan mengulang-ulang Zabur. Yang paling banyak antaranya 1 waktu duha, yang keduanya waktu isya. Ingat tuan-tuan, ini waktu-waktu yang maksudnya ada rahsia dia. Dia ada barakah dia. Waktu duha dan waktu isya. Apabila Nabi Daud alaihissalam, ni Rasulullah cerita, dia nak naik atas binatang tunggangannya. Dia nak naik atas binatang tunggangannya. Sebelum pembantu Nabi Daud nak siapkan kuda, letakkan pelana, Nabi Daud telah pun menghabiskan bacaan Zabur tadi. Dah habis. Nabi Daud alaihissalam. Banyak kelebihan
yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada beliau dan anak. Ada dua kisah Nabi Daud dan juga anak beliau Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Daud satu orang hakim yang Allah Ta'ala bagi ketepatan dalam menentukan hukuman. Walaupun selalu tepat dalam menentukan hukuman, tiap-tiap manusia yang ada kelebihan, ingat Allah akan wujudkan manusia lain yang lebih hebat daripada kamu dari sudut itu. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas tiap-tiap orang yang berilmu itu ada yang lebih berilmu daripadanya. Sebab tu bila Nabi Musa disoal, siapakah yang paling alim pada zaman ini? Nabi Musa kata, aku. Dia tak bongkak, bukan Nabi Musa nak belagak takabur tak, tapi sebab dia rasul pada zaman itu. Setiap rasul adalah yang paling alim. Tapi apabila orang tanya dia siapa yang paling alim, Nabi Musa kata, aku. Allah nak tegur dia, Allah telah kata, wahai Musa, ada satu orang hamba aku yang ilmunya melebihi kamu, Khadir alaihissalam. Apabila Allah bagi kat Nabi Daud ketepatan dalam menjatuhkan hukuman, Allah Ta'ala tunjuk juga sekali dua kali, iaitu tuan-tuan, satu hari datang dua orang, seorang tuan kambing, seorang tuan kebun anggur. Yang tuan kambing ni, kambing-kambing dia makan anggur-anggur di kebun tuan anggur tadi ni. Kemudian dua-dua datang jumpa dengan Nabi Daud. Nabi Daud pun buat keputusan setelah dia tanya A, B, C apa semua dia tanya. Maka dia pun kata kepada tuan kambing, kambing kamu telah masuk ke dalam tanaman pemilik anggur ini, masuk ke dalam kawasan tanah peribadi dia dan merosakkan semua benih-benih, makan yang pokok-pokok kecil semua dia dah rosakkan. Maka kamu perlu serahkan ke semua kambing kamu kepada tuan anggur tadi, tuan ladang anggur. Yang tuan kambing ini pun balik dalam keadaan yang begitu sedih. Berjumpa dengan Nabi Sulaiman di jalan. Betul lah, Nabi Sulaiman, anak Nabi Daud alaihissalam. Bila berjumpa, ini diceritakan dalam Al-Quran, kisah ini. Berjumpa dengan Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman tanya, kenapa sedih sangat? Sekian. Nabi Sulaiman kata, kalau aku akan buat hukuman yang lain. Kalau aku akan jatuhkan keputusan lain daripada yang ayah aku buat. Nabi Daud pun panggil anak dia, panggil tuan kambing, panggil semula tuan ladang anggur tadi. Wahai Sulaiman, apa hukuman yang kamu buat kalau keputusan di tangan kamu? Ni ayah yang baik. Kalau kita macam mana? Pandai-pandai, aku yang hakim. Kan? Hang SPM tak habis lagi. Lesen motor pun aku bayar. Macam-macam ayah. Dah ayah rasul pula, sudah rasul hakim pula, sudah hakim panglima perang pula, Daud alaihissalam. Tapi dah para rasul, tengok rasul ajar kita, para rasul ajar, wahai Sulaiman, apa putusan kamu? Dia kata, wahai ayah, kalau saya akan arahkan untuk kambing ini diserahkan kepada pemilik anggur selama setahun. Pemilik ladang anggur boleh ambil dan menikmati susu daripada kambing-kambing ni, dia boleh guna. Dan pemilik kambing tadi, dia kena baiki balik kebun ini sehingga selesai. Baiki balik, pergi balik, beli benih balik apa semua, tanam balik sebagainya. Apabila sudah ditanam semula, dibaiki semula kebun ini, diselesaikan, diselamatkan, maka tuan kambing tadi akan ambil kambingnya semula dan tuan kebun tadi akan mendapat kebunnya semula. Setahun dia tak boleh jual anggur, tetapi setahun dia boleh jual susu tadi, dia tak rugi. Dan pemilik kambing tadi, dia tak hilang kambing-kambing dia.
yang 50 ekor, 60 ekor tadi, ataupun berapa ekor pun lah, 1 ke 3 ke, dia pun tak hilang kambing dia. Maka keputusan itu lebih dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala sebut dalam Quran, fafahamnaha Sulaiman. Kami memberikan faham kepada Sulaiman, wa kullan ataina hukman wa ilma. Akan tetapi setiap daripada Sulaiman dan Daud, kedua-duanya kami memberikan kerajaan dan juga ilmu yang banyak. Ilmu yang banyak. Jadi dua-dua ada kelebihan. Kisah yang terakhir. Kisah yang terakhir. Kisah yang terakhir ialah yang ini disebut dalam hadis Nabi SAW, disebutkan oleh Imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari. 2 orang perempuan bawa bayi. Dua-dua bayi sama, lebih kurang sama umur. Pergi ke padang pasir. Mereka pun tinggal bayi, buat kerja sikit, serigala datang ambil salah satu bayi. Satu ibu tadi, wanita tadi, ibu yang dewasa, satu lagi ibu yang muda. Apabila serigala ambil salah satu, kedua-dua ibu tadi main tengok, tinggal satu je ada kesan darah. Dah diambil, dah dimakan oleh serigala. 2 ibu tadi berebut, kata yang ni anak aku. Ibu hak tua tadi kata ni anak dia, ibu yang muda, yang muda lah, bukan 2 beranak tu. Kedua-duanya orang yang berasingan, satu tua, satu muda. Yang muda tu kata tak, ni anak aku. Kita mungkin pelik kan, zaman ni kita rasa macam boleh beza kalau anak kan. Baju takkan dua-dua kikilah lah. Mesti pampers pun banyak jenis. Dia ni pakai diapers, dia ni pakai pampers pun banyak jenis. Jadi wallahu alam. Dua-dua berebut kata ini anak aku. Dah tinggal satu bayi tadi. Maka berjumpa dengan Nabi Daud. Nabi Daud pun tanya soalan A, B, C, apa siasat semua. Nabi Daud kata anak ini milik yang ibu tua tadi. Kata para ulama, mungkin banyak kemungkinan, mungkin sebab ada persamaan rupa, mungkin sebab waktu mereka datang untuk minta penghakiman itu, bayi itu di tangan wanita tua, bayi itu dipegang oleh wanita tua. Dia ada banyak illah yang membuatkan Nabi Daud buat keputusan bayi itu milik wanita tua tadi. Maka seronoklah wanita tua tadi, menangislah yang wanita muda, ibu muda tadi, menangis. Jumpa Nabi Sulaiman di jalan. Nabi Sulaiman tanya kenapa? Wanita yang muda, ibu muda tadi kata sekian. Dia kata kalau aku yang jatuhkan hukuman, aku jatuhkan hukuman yang berbeza. Maka Nabi Daud pun panggil, wahai anak, apa hukuman yang kamu akan jatuhkan kalau kamu buat keputusan? Nabi Sulaiman pun kata, wahai ayah, izinkan saya membelah bayi ini kepada 2 bahagian untuk diberikan sama adil kepada dua-duanya. Pergi ambil pisau, betul. Pergi ambil parang, betul. Dia nak bahagi, anak tadi bagi 2. Yang tua tadi tak kata apa. Yang muda tadi kata jangan. Tak apa. Anak tu yang milik perempuan tua tu, ambillah kat dia, tak apa. Jangan potong. Yang wanita tua tadi diam je, dia tak kata apa-apa. Maka Nabi Sulaiman kata anak ini milik yang si muda tadi. Sebab yang tadi bukan ibu, dia yang tadi itu dia tipu. Yang tua itu dia tipu, kan? Dia tahu itu bukan anak dia. Dia hanya mengaku saja. Sebab budak memang boleh tahu anak siapa kan. Walaupun kedua-duanya lelaki, kita boleh cam. Dia tengok rupa tu kita boleh cam. Kecuali dalam hospital lah, susah sikit waktu beranak tu dia tak banyak kan. Kalau tarik nama tu susah kan. Tengok hidung semua penyek je ni kan. Anak aku ke hidung sama lebih kurang ni. Kalau tinggi seorang boleh beza kan. Maka Nabi Sulaiman memutuskan anak tu milik yang
ibu muda tadi. Itu antara kelebihan yang Allah lebihkan kepada Nabi Sulaiman. Pun begitu, dari sudut kesalehan tetap Nabi Daud alaihissalam. Untuk penutup pada malam ni, Nabi Daud alaihissalam satu orang yang sangat menjaga ahli keluarganya. Apabila Nabi Daud keluar rumah, dia akan kunci semua pintu rumah. Sepanjang hidup dia dan isterinya, tidak ada seorang pun yang pernah berada di rumah Nabi Daud ketika Nabi Daud tiada. Orang luar takkan dibenarkan masuk. Nabi Daud dia jaga kehormatan, maruah isteri dan anak-anak dia. Satu hari dia keluar, macam biasa dia kunci semua pintu. Tiba-tiba ada satu orang laki-laki dalam rumah dia. Di tengah-tengah rumah dia, di ruang tamu. Isteri dia pun tengok terkejut. Dia kata, baik kamu keluar sekarang, sebab Daud alaihissalam tak suka dengan orang luar yang ada dalam rumah. Daripada mana kamu masuk? Nabi Daud pun balik. Dia pun tengok lelaki itu. Bila dia nampak lelaki itu, dia kata, man anta? Kamu siapa? Macam mana kamu masuk ke rumah aku yang dikunci rapat kelilingnya? Kamu siapa? Nabi Daud tak kenal orang tu. Orang lelaki yang berdiri tadi seorang saja. Dia pun jawab, analladzi la ahabul muluk. Aku adalah satu orang yang tidak pernah menggeruni mana-mana kerajaan. Aku tidak pernah gentar dengan mana-mana kerajaan di atas dunia ni. Wala yamtani'u minni syai'. Tidak ada sesuatu pun yang boleh menghalang aku di dunia ni. Lelaki itu jawab. Maka Nabi Daud pun kata, anta wallahi malakul maut. Kamu demi Allah adalah malakul maut. Dan sembang lagi tuan-tuan. Tanya siapa nasib baik tak bancu ayam. Kalau duduk dulu, TO semua ada, Nescafe kan. Tapi boleh berlaku perbualan tu, subhanallah. Masya Allah, ni para rasul tuan-tuan, para rasul hebat. Dia pun kata, kamu demi Allah adalah malakul maut. Famarhaban bi amrillah. Marhaban, bukan lari. Marhaban ni selamat datang dengan urusan Allah. Selamat datang dengan ketentuan Allah. Masya Allah, para rasul rindu nak bertemu dengan Allah. Kita kalau sebut mati malam ni, kalau boleh janganlah ustaz, kan? 3 tahun pun boleh lah. Kalau 3 tahun ke 6 tahun ke kan? Tapi para rasul masya Allah, no? Anta wallah malakul maut marhaban bi amrillah. Selamat datang dengan urusan dan takdir Allah. Faqubidat ruhuhu fi makanihi. Dan ketika itu ruhnya dicabut oleh malakul maut. Matilah Nabi Daud alaihissalam sebagai satu manusia yang penuh pujian dia oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Banyak Allah puji Nabi Daud alaihissalam, manusia yang sangat bermaruah, diberikan pelbagai mukjizat oleh Allah. Mulut dan lisan Nabi Daud sentiasa membaca Zabur yang dikurniakan oleh Allah, sehingga makhluk yang dikeliling berzikir bersama Nabi Daud alaihissalam dengan bahasa yang tidak difahami oleh sesiapa pun, melainkan Nabi Daud saja yang faham. Mendengar burung, gunung ganang, pohon, bukit bukau berzikir bersama dengannya. Semoga kita mendapat iktibar daripada kisah tersebut, untuk sama-sama kita ikut jalan yang sama yang ditunjukkan oleh para rasul. Begitu mereka mendapatkan redha Allah, begitu cara untuk mereka mendapatkan kasih sayang, kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah pun sayang kita semua, ampunkan kita semua, redha dengan kita semua, berkati kita semua, himpun kita semua insya-Allah dalam syurga Firdaus, boleh berjumpa dengan para rasul, boleh bersembang dengan para rasul, boleh berkawan dengan para rasul insya-Allah satu hari nanti dalam syurga Firdaus nanti insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.